InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah. Okey, seperti biasa pada malam ini kita akan teruskan pengajian kita dengan kitab asas-asas fardu ain yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, semoga dengan ilmu, penambahan ilmu, semoga dengan berterusannya amalan kita berdasarkan ilmu yang telah kita belajar ni. Okey, penulis dia, penerbit dia mendapat pahala jariah. Pahala jariah tu itulah sebenarnya yang kita berebut-rebut untuk kita cari. Okey, Allah telah berkata fastabiqul khairat. Maksud fastabiqul khairat tu sebelum ni saya pernah sebut juga, maka berlumba-lumbalah melakukan perkara kebaikan. Itulah sebenarnya tujuan kita hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala ni. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kebaikan ni luas, sangat luas. Okey, sangat luas. Okey, hatta kita senyum kepada orang pun merupakan salah satu kebaikan. Kebaikan daripada segi tenaga, dari segi akal fikiran, dari segi idea dan macam-macam lagi, ya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita teruskan pengajian kita pada muka surat 274. 274, semua kita boleh tengok 274. Okey, kita masuk bab adab makan. Okey, sebelum ni kita dah selesai. Okey, adab dengan binatang, adab sesama Islam, adab suami mendidik isteri, adab mendidik anak-anak, adab wanita di luar dan di dalam rumah dan sebagainya. Alhamdulillah, betapa cantik dan indahnya agama Islam ni kerana Allah telah menyusun. Kerana ulama-ulama kita juga telah memberi kita bimbingan. Okey, memberi kita panduan. Okey, kalau kita dalam rumah, kita kena buat macam mana? Kalau kita nak keluar rumah, adab kita macam mana? Jadi adab ni sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Adab sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, adab, bagi saya adab dengan ilmu perlu seiring. Adab dengan ilmu perlu seiring. Ya. Mungkin sesuatu itu ada mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya. Jadi tidak boleh macam tu. Jadi kita kena ada ilmu dan kita kena ada juga adab, ya. Okey, hari ini kita sentuh bab adab makan. Adab makan ni diterbahagi kepada 3. Sebelum makan, okey, sebelum makan, ketika makan dan selepas makan. Sebelum makan, ketika makan dan selepas makan. Subhanallah. Nampak macam simple tapi subhanallah memberikan didikan tarbiyah yang sangat hebat kalau kita amalkan adab ni. Ya. Okey, yang pertama sekali kita perlu tahu, kita perlu maklum makanan dan minuman wajib dari sumber yang halal, bukan dari sumber haram atau syubhah. Nak kena jelas tu. Apakah yang dimaksudkan halal? Halal ni maknanya daripada sumber yang baik, yang bagus. Okey, bukan datang daripada sumber yang haram atau syubhah. Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan syubhah? Syubhah itu maknanya adalah kita rasa di pertengahan. Kita ragu-ragu, adakah ini haram, adakah ini halal. Jadi kita secara baik dan tepatnya kita tinggalkan perkara syubhah tersebut. Kita ambil yang halal, malah kita meninggalkan perkara yang haram. Itu perlu jelas, ya. Seperti mana, selain daripada halal, kita juga perlu tahu makanan ataupun minuman kita itu mestilah baik.
Okey, kita perlu tahu sebagai contoh dalam surah Allah telah berfirman dalam suratul Baqarah. Kita boleh tengok nanti, kita buka Al-Quran bilik surah Al-Baqarah ayat 172 di mana ianya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah. Okey, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita. Siapa yang beriman? Kita. Okey? Makanlah kamu daripada sumber-sumber yang baik. Okey, daripada perkara-perkara yang baik. Thayyibat. Perkara-perkara yang baik. Maknanya halal. Kemudian ianya baik. Baik itu maknanya bagus untuk kesihatan. Tidak berlebih-lebih, tidak mempunyai banyak lemak dan sebagainya, kandungan gula dan sebagainya. Ya? Apa yang ma razaqnakum, apa yang telah kami memberi kamu rezeki. Washkuru. Jangan lupa washkuru. Kalau dalam bahasa Arab ni maksud dia ini ada perintah. Maknanya makanlah perintah. Lepas dah makan tu washkuru, maknanya bersyukurlah kepada washkuru lillah. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kerana apa? Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kerana setiap perkara yang kita makan tu, setiap yang kita makan tu itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan makan kita untuk kita suap makanan pun datangnya kekuatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba ni kita perlu bersyukur. Alhamdulillah, macam tu. Kita kena berfikir. Ramai lagi insan-insan di luar yang tidak dapat makan. Ramai lagi insan-insan luar yang tidak dapat makan, tidak dapat minum, ya. Jadi apabila kita makan ni, antara satu sifat yang perlu kita tanam dalam diri kita apabila kita melihat makanan ataupun minuman, tanam rasa alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah seorang itu berniat makan dan minum untuk menguatkan makan kerana beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelas yang lepas saya pernah tanya, kita makan untuk hidup ke kita hidup untuk makan? Nak kena betul tu. Kita makan untuk hidup ataupun kita hidup untuk makan? Yang mana satu agak-agaknya? Ya. Jadi tepatnya lah kita makan untuk kita melangsungkan kehidupan kita. Itu yang paling tepat dia. Okey? Kerana kena tambah lagi satu niat, kerana berniat untuk ibadah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku makan pada hari ini, semoga aku memperoleh kekuatan untuk aku pergi bekerja, untuk aku mencari nafkah, untuk aku membantu suami aku mencari nafkah, untuk aku berniat untuk membelikan sesuatu untuk ahli keluargaku, berniat untuk aku mencari nafkah, untuk menggembirakan ibu dan ayah dan anak-anakku. Kena niat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey. Tu kena ingat. Yang pertama, makanan dan minuman daripada sumber yang baik, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, membasuh tangan sebelum dan sesudah makan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah ada sebut, ya, barakatut ta'ami al-wudu' qablahu wal wudu' ba'dahu. Apa maksud dia? Berkat, barakah tu berkat. Berkat makanan itu, barakatut ta'am, dengan berwuduk sebelumnya, qablahu sebelumnya, dan sesudahnya. Berwuduk tu maknanya kita maksudkan di sini adalah membasuh tangan. Sebenarnya dalam situasi COVID-19 kita sekarang ni, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, ya, sebenarnya kalau kita tengok balik adab-adab dalam agama Islam sangat mementingkan kebersihan, kan? Okey, membasuh tangan sentiasa, ya, mensanitasi tangan, ya. Jadi maknanya sebelum kita makan kita perlu membasuh tangan. Kita tak tahu tangan kita ni mempunyai kuman apa, kita sentuh apa. Ya, okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, okey, lepas kita dah basuh tangan, yang keempat, membaca basmalah. Kadang-kadang sikap membasuh tangan ni kadang-kadang dipandang enteng, ya.
Padahal sebenarnya membasuh tangan ni perkara yang penting. Okey, kadang-kadang adik-adik saya, kawan-kawan saya kalau membasuh tangan tu ada teh ais kat depan kan? Ada teh ais kat depan, malas nak bangun, nak basuh tangan kat sinki, dia buat apa? Dia pergi gosoknya tangan tu dekat gelas yang ada ais tu aja, seolah-olah dah basuh tangan lah tu. Okay, jangan macam tu, ya. Kena rajinkan diri. Pergi basuh tangan, ya. Membaca basmalah, okey, iaitu basmalah. Okey, kalau kita cakap istilah basmalah ni maknanya bismillahirrahmanirrahim. Itu istilah dia, ya. Ketika makan dan membaca tahmid setelah selesai makan. Tahmid ni istilah untuk apa? Alhamdulillah. Basmalah apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tahmid alhamdulillah. Seperti mana yang saya cakap sebelum ni, perlu hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita makan dan juga apabila kita minum, ya. Jadi dengan nama kita niat kerana Allah, dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Selesai makan dan minum, alhamdulillah. Kita patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah yang kurniakan makanan tersebut. Allah izinkan kita makan dan minum makanan tersebut, ya. Okey. Yang kelima, subhanallah, hendaklah meletakkan hidangan makanan itu di atas hamparan, di atas lantai, kerana itu lebih bersifat tawaduk dan kerendahan diri. Okey. Ini bagi kalau kita tengok situasi ni kan ni, subhanallah, para jemaah tabligh kalau kita tengok kan, mereka suka kan makan, mereka hamparkan apa? Kita panggil saprah, saprah kan, okey, dia hamparkan macam satu tikar ataupun alas ke, kemudian mereka duduk di bawah makan. Mereka duduk di bawah makan secara berjemaah, ramai-ramai kan. Jadi ini merupakan salah satu salah satu Rasulullah juga mengamalkan dengan perkara begini. Ustazah tak boleh makan dengan atas meja makan ke Ustazah? Boleh, tak ada masalah. Okey, yang ada meja makan silakan. Okey, ini antaranya, ya. Okey, duduk ketika makan dengan tangan kanan, dahulukan yang kanan. Subhanallah. Okey. Maknanya kita makan ni duduklah. Okey, makan dengan tangan kanan dan dahulukan yang kanan. Maksud dahulukan yang kanan tu maknanya kita aulakan menggunakan tangan kanan. Okey. Ustazah, macam mana dengan orang kidal? Orang kidal ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Orang kidal, suami saya orang kidal. Okey. Kidal ni menggunakan tangan kiri kan, bukan tangan kanan. Okey, kidal ni yang kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, okey, perlu usaha yang pertama, usaha dulu untuk menggunakan tangan kanan seboleh-bolehnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kena usaha. Okey, melainkan ada perkara-perkara yang macam mudarat lah. Ustazah haram ke Ustazah? Tak haram. Okey, menggunakan tangan kiri. Akan tetapi kita sangat digalakkan menggunakan tangan kanan kerana itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang penting kena ada usaha dan azam. Kadang-kadang saya baca balik pengalaman orang kidal, dia menggunakan tangan kiri, kemudian nak membiasakan guna tangan kanan, mereka berusaha, insya-Allah berjaya. Sebagai contoh, saya dapat lihat sendiri, suami saya sendiri, beliau merupakan seorang yang kidal. Beliau berusaha untuk makan, beliau menggunakan sudu dan garpu biasanya menggunakan tangan kiri, tapi beliau berusaha untuk menggunakan tangan kanan. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang dah okey. Okey, jadi kena ada usaha, itu yang pertama. Okey. Kemudian menyukai makanan yang ada dan tidak menghina makanan, jika suka makan, jika tidak ditinggalkan. Subhanallah, ini yang saya nak cakap. Okey, zaman sekarang ni kita dapat lihat, ya. Okey, kalau kita tengok kajian pun dalam fakta pun tengok lebihan makanan ataupun sisa lebihan makanan di Malaysia melambat-lambat. Banyak sangat kawan-kawan yang saya rahmati sekalian. Okey, tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Kerana itu telah dikategorikan sebagai membazir. Sesungguhnya amalan membazir itu adalah kawan kepada syaitanir rajim. Jadi dekat sini, okey, jangan kita hina makanan. Kalau tak sedap, tahan. Okey, maknanya kita rasa saya yang seperti mana yang saya sebut, yang pertama sekali perlu hadirkan rasa syukur.
Bila kita terapkan rasa syukur dalam hati kita ni, rakan-rakan yang saya rahmati sekalian, insya-Allah lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa dia lain. Kita minum, kita rasa macam alhamdulillah, rasa syukur. Syukur dengan seadanya. Okey, syukur dengan seadanya. Tak boleh kita menghina makanan. Ya Allah, subhanallah. Kalau kita tengok ya video-video penduduk warga negara yang luar yang tidak cukup makanan, bukan luar negara sajalah, kawan-kawan yang saya rahmati sekalian, dekat Malaysia sendiri pun ramai yang putus bekalan makanan ya. Jadi kita perlu rasa bersyukur ya. Kalau rasa tak suka makan makanan tu, kita tinggalkan. Jangan menghinakan makanan tu ya. Okey. Kalau suka makan. Cuma lagi satu ialah fenomena yang saya dapat nampak adalah para suami memberi komentar kepada masakan seorang isteri, kebanyakannya lah ya. Komentar tersebut tak sedap, tak nak makan. Bila rasa tak sedap dia kata tak berkenan, tolak makanan tu ke tepi. Tak baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amalan dan perkara tersebut tidaklah digalakkan dalam Islam, memang dan tidak bolehlah, kerana ia menunjukkan kat situ tiada rasa macam belas kasihan kepada isteri yang telah penat memasakkan untuk kita semua ya. Okey, seterusnya, makan bersama ahli keluarga atau tetamu, tidak makan keseorangan. Subhanallah, apa sebab? Sebenarnya kita ni digalakkan makan berjemaah, makan beramai-ramai. Okay, kalau ada kawan, kita ajak makan dengan kawan kita. Yang pertama adalah untuk meningkatkan silaturrahim, hubungan baik kita. Okay, jangan kita makan kalau kita berada di tempat tu seorang-seorang, tak ada masalah. Okay, andai kata kalau kita ada rezeki, ada ruang dan ada masa lapang, ada rakan-rakan, ada saudara, kita boleh ajak makan bersama-sama waktu tu. Itu namanya istilah makan berjemaah, makan bersama-sama. Dalam ahli rumah, satu rumah tu ada ibu, ada ayah, ada anak. Ya, kalau boleh istiqamahkan makan berjemaah. Lain rasanya, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, lain rasanya. Antara amalan ayah saya adalah beliau sangat suka makan secara berjemaah. Malah beliau akan mengejutkan anak-anaknya yang sedang tidur dalam bilik tidur tersebut, bangun makan bersama. Bangun makan bersama. Kadang-kadang adik-adik saya pun marah-marah ayah saya tu. Dia kata apa, orang tengah tidur kacau-kacau. Tapi sebenarnya bila semua dah besar, bila kami semua dah besar, rasa sebenarnya nikmat makan bersama tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makan berjemaah perlu diterapkan dalam sesebuah rumah. Sangat penting untuk sesebuah hubungan dalam keluarga tersebut. Sangat penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Makan berjemaah. Kadang-kadang ayah saya pun sebut, abah ni kejut ni bukan untuk bercangkul, bukan untuk berkebun. Abah kejut, buka mata, basuh tangan, duduk atas meja makan, makan. Sampai macam tu sekali. Ya. Okey. Jadi kalau tolong tu bonus lah. Tapi sebenarnya terapkan makan berjemaah sangat bagus, sangat penting untuk hubungan kekeluargaan tersebut, ya. Okey. Kemudian sunat bercakap ketika makan. Sunat bercakap ketika makan ni, okey, saya betul ke Ustazah sunat bercakap ketika makan? Bukan tak boleh cakap ketika makan. Maksudnya di sini adalah bukan ketika kita mengunyah makanan tersebut. Okey, makanan banyak dalam mulut kita kan, rasanya macam mana, kita kunyah makanan tersebut sampai kita berbual. Tidak. Okey, maknanya adalah ketika suasana makan tu, maknanya setelah kita selesai kunyah, setelah selesai kita makan ya, kita minum, lepas tu dah tak ada makanan dalam mulut tu, kita bertanya, awak pula macam mana Rahmah? Pelajaran awak macam mana adik? Macam tu. Okey, maknanya sunat kita berbual ketika suasana makan tersebut, bukan sunat ketika mengunyah. Tu kena faham tu, ya. Okey. Jangan sesekali memulakan makan sehingga dimulakan oleh orang yang tua. Subhanallah, ini adab lah ni. Ini adab. Saya paling ingat sekali ketika makan bersama dengan arwah atuk dan arwah nenek saya. Masa tu makan ramai-ramai, makan dengan sepupu-sepupu, dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik.
Sangat meriah, alhamdulillah. Rindukan suasana makan ramai-ramai macam tu kan. Arwah atuk nenek saya tu makanan kita semua dah hidang. Kami yang cucu-cucu yang masih ke anak-anak kan ni, tak sabar ni nak makan ni, macam-macam makanan ramai-ramai balik kan. Selagi tak siap dihidang dekat dalam depan kami semua tu, selagi tu kami tak boleh makan. Sehinggalah tunggu arwah atuk dengan nenek, jom kita makan, lepas baca doa semua tu. Hebat sebenarnya susunan adab oleh orang-orang tua kita dulu kan. Dia insya-Allah dia akan membentuk kepribadian seseorang tersebut. Ya. Okey. Jangan mensia-siakan makanan. Hadis Rasulullah bermaksud, inilah dia yang saya maksudkan di sini, jangan sia-siakan makanan. Jangan membazir. Rakan-rakan yang saya rahmati sekalian, sayang makanan tersebut, subhanallah. Itulah saya pun sebab berduduk berdua dengan suami kan. Kami berdua membeli periuk nasi yang sangat kecil. Cukup untuk kami berdua. Sebab sebelum ni masak pakai periuk yang besar, asyik membazir, rasa kesianlah dengan nasi tersebut. Jadi untuk mengelakkan pembaziran, kami membeli periuk nasi kecil. Untuk mengelakkan pembaziran. Masak pun memang sekadar untuk kami berdua lah, melainkan ada ahli keluarga datang, ada kawan-kawan datang ya. Jadi kita dalam kena ada usaha dalam diri kita untuk tidak mahu membazir dan mensia-siakan makanan. Kena tanam tu. Nampak macam simple kan? Okey, maknanya dalam adab makanan tadi, yang penting yang saya cakap tadi adalah yang penting sumbernya baik, halal. Yang kedua, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ketika kita makan dan minum, hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada rasa syukur kerana ramai sangat manusia yang tidak dapat makanan dan minuman seperti mana yang kita dapat. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan sekalian, makanan dan minuman kita dalam rumah kita ini, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kadang-kadang kalau kita perasan, sebahagiannya kemungkinan besar saudara kita yang bagi kan. Kemungkinan besar ada yang bagi hadiah. Jadi di situ kita perlu hadirkan rasa syukur. Bonusnya kita saling berkongsi antara satu sama lain. Dan pesan saya akhir sekali, seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sia-siakan makanan. Maknanya di sini adalah jangan membazir. Kalau rasa tak boleh habis makanan tu, masak sekadarnya. Masak sekadarnya. Andai ada lebih, usahakan untuk kita memberi kepada jiran-jiran ataupun saudara mara ataupun rakan-rakan yang terdekat. Ya. Subhanallah, itulah adab sebelum makan. Macam dah masuk selepas makan kan. Tapi itulah kita adab dengan makanan ya. Dengan makanan pun kita ada adab. Sebelum ni dengan binatang kita ada adab kan. Sekarang ni kita adab dengan makanan. Betapa indahnya Islam tersebut. Okey, selesai sebelum makan. Sekarang kita pergi ketika makan. Okey. Dah basuh tangan semua tadi kan. Kita membaca doa sebelum makan. Seperti mana yang kita selalu baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ustazah kalau nak baca doa ni, kalau bukan untuk makan je, boleh tak Ustazah? Boleh, tak ada masalah. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui doa dan niat kita kenapa kita baca. Kerana ada orang bertanya kepada saya, Ustazah doa ni tak ada sebut tentang makanan pun. Kalau kita baca terjemah dalam buku ni Allahumma, maknanya ya Allah ya Tuhanku, barik lana, berkatilah rezeki yang engkau limpahkan kepada kami. Barik lana fima razaqtana. Razaqtana tu rezeki. Rezeki ni kan macam-macam. Ada makanan, ada minuman, ada kewangan dan sebagainya. Ilmu juga rezeki. Senangnya hati juga rezeki. Kesihatan juga rezeki. Subhanallah, boleh, kita boleh baca doa ni. Bukan untuk makan saja. Setiap hari pun tak ada masalah. Dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Waqina azabannar. Subhanallah. Kita kena maklum dan tahu rezeki kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, tanpa izin dia, mungkin kita tidak dapat rezeki yang kita peroleh sekarang ni. Dan perlu patah balik pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendoakan supaya kita terlepas daripada azab api neraka. Okey? Okey, mulakan dengan membaca basmalah seperti mana yang saya sebut sebelum ni. Istilah basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Istilah tahmid adalah Alhamdulillah. Okey. Mulakan dengan membaca basmalah. Jika terlupa di awalnya, hendaklah membaca. Okey. Contoh kalau kita makan, kalau kita minum air, kemudian kita terlupa nak baca bismillah. Okey, jika terlupa masa kita nak baca bismillah tu, kita perlulah membaca bismillahil awwalu wal akhir. Maknanya dengan nama Allah yang awal dan juga yang akhir. Subhanallah. Kerana apa? Kalau kita perasan kan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, kerana apa disusunkan semuanya ni daripada awal, tengah-tengah dan juga akhir? Kerana apa? Kalau terlupa kita kena baca apa? Kalau mula-mula kita nak baca apa? Dah akhir kita nak baca apa? Semuanya ni kita kaitkan dengan siapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dia kalau boleh dia nak hamba dia ni sentiasa ingat dia. Sentiasa zikrullah. Zikrullah tu makna ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, hendaklah makan dengan tangan kanan yang macam mana saya sebut tadi, ya, dan yang di hadapan. Subhanallah. Part ni arwah nenek dan atuk saya sangat menekankan. Okey, kalau kita makan ramai-ramai dengan sepupu banyak kan, kalau rumah saya kat Muar Johor dulu, kawasan kampung, nenek saya mesti akan masak ikan pari asam pedas. Subhanallah, sedap. Sangat favorite tu. Okey, pari asam pedas. Okey, lagi apa? Dengan ni, apa tu? Jemput-jemput. Kami panggil jemput-jemput. Zaman sekarang welcome lah cekodok kan. Tapi kami panggil jemput-jemput. Cicah dengan asam pedas. Contohlah kalau lauk asam pedas tu jauh sana kan. Pakai depan tu ada macam ada sayur, ada ikan goreng kan. Adab, subhanallah, adabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu ambil lauk ataupun menu yang berdekatan atau berhadapan dengan kita dulu. Jangan kita melangkaui untuk ambil yang jauh-jauh. Tidak. Itu adabnya. Itu yang sangat kita perlu tekankan. Kadang-kadang zaman sekarang tu tak ditekankan perkara tersebut. Jadi, tapi itulah dia. Adabnya kita perlu makan dengan tangan kanan dan yang berada di hadapan ataupun berdekatan dengan kita. Baru kita ambil makanan tersebut. Ya. Okey. Jangan sesekali sunat bercakap ketika makan. Macam saya sebut sebelum ni, sunat bercakap ketika makan, bukannya ketika mengunyah. Beza tu, ya. Sunat bercakap ketika makan, bukan ketika mengunyah. Okey, dah habis makanan, baru kita boleh bertanya, awak apa khabar? Macam mana dek peperiksaan tadi? Okey, macam tu. Jangan makanan penuh. Kita masa tu kita nak berbual. Tidak. Ya. Okey. Bila selesai, ucaplah syukur dengan menyebut seperti mana saya sebut sebelum tadi, tahmid, iaitu Alhamdulillah. Okey. Hendaklah makan dengan 3 jari kanan dan mengecilkan suapan. Okey. Yang ni saya tidaklah mengamalkan dan saya tidak biasa. Okey. Kenapa digalakkan makan dengan 3 jari? Kerana untuk bertujuan mengecilkan suapan. Mengecilkan suapan tu maknanya kita mengurangkan kuantiti makanan, supaya tidaklah terlalu mengantuk, tidak berlebihan dalam makan. Seperti mana yang kita sebut sebelum ni kan, ada jemaah tabligh duduk kan, makan dia bentangkan seprah, bentangkan hamparan kan. Dia ada cara duduk dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi saya tak boleh buat pula sekarang, ya. Kalau kita perasan macam duduk antara 2 sujud, cuma kaki kanan lutut dia akan naik ke atas kerana untuk merapatkan perut tu. Okey, jadi maknanya kita makan tu sekadarnya. Subhanallah, kita makan sekadarnya.
Tidaklah berlebihan. Kerana kalau kita makan berlebihan, lain jadinya. Mengantuk, masa itulah juga datangnya sakit. Okey? Kalau kita nak huraikan perkara ni panjang. Okay, kalau kita makan berlebihan macam-macam kesan dia. Okey, antaranya adalah Rasulullah pun ada sebut, okey, datang punca penyakit itu datangnya daripada perut, minal batni, perut. Okey, perut ni kenapa datang daripada perut? Kerana perut tulah ada makanan, betul tak? Daripada makanan tu salah makan, makan banyak. Jadi indah kan Islam ni kan? Dia punya susunan dia tu. Okey, cara makan, cara duduk, cara untuk mengunyah, apa yang kita nak buat semasa makan, Okey, kemudian hendaklah mengunyah dengan baik dan menjilat sisa makanan di tangan kerana ada keberkatannya. Kalau kita tengok ada step by step untuk menjilat jari apabila selesai makanan ni. Apabila selesai makan. Okey. Hendaklah dikutip makanan yang jatuh dan dimakannya, tidak dibiarkan menjadi makanan syaitanir rajim. Okey. Contohlah kalau kita makan makanan terkeluar daripada pinggan kita. Contoh kita makan kat sini kan. Kita makan dalam pinggan kita, ada beberapa nasi ataupun lauk mungkin terkena kat meja. Okey, jadi macam mana susah kita nak buat? Kita boleh ambil makanan tersebut, tapi kena yakinlah kita tu bersih. Memang kita makan insya-Allah di tempat yang bersih lah kan. Okey, kita ambil untuk mengelakkan pembaziran dan menjadi makanan syaitan. Okey, boleh makan, tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok bersih, okey, tak ada masalah, boleh makan ya. Tidak meniup makanan yang panas dan tidak memakannya sehingga dibiarkan sejuk. Subhanallah. Tiup makanan ni ataupun tiup minuman ni, saya pun sebenarnya susah juga nak elakkan ya. Tapi apabila saya baca balik, rupa-rupanya memang kita tidak digalakkan untuk meniup makanan dan ataupun minuman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana ianya boleh menjadi racun. Ianya boleh menjadi racun. Kita melepaskan daripada, kalau kita belajar sains, kita hirup oksigen kan. Okey, oksigen, dan kita melepaskan karbon dioksida. Okey, CO2, dia punya istilah dia CO2. Makanan yang panas ataupun minuman yang panas akan menghasilkan wap. Dia akan menghasilkan wap, asap. Jadi asap tu apabila kita bertembung dengan karbon dioksida daripada mulut kita, kita tiup kan, kita tiup. Okey, jadi racun. Jadi racun. Jadi tak baik sebenarnya untuk kesihatan. Macam tu sekali tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita tidak boleh tiup, tidak meniup makanan yang panas dan tidak memakannya sehingga dibiarkan sejuk. Sebab itulah orang Melayu kita ni subhanallah mesti nak makan yang panas-panas kan. Panaskan dulu lauk tu, boleh bawa kita makan ramai, macam tu kan. Panaskan sup dulu tu baru makan, hirup sedap-sedap. Subhanallah. Okay, sama lah juga dengan mak ayah saya, memang nak makanan yang panas-panas barulah boleh makan. Kan kita pun nak macam tu juga. Okey, rupa-rupanya makanan yang panas tu tidak elok apabila kita tiup. Itu sebenarnya. Okey, tak ada masalah makanan panas. Okey, cuma kita tiup makanan tu, itu menghasilkan racun. Ya. Tidak bernafas di dalam gelas ketika minum, seperti mana yang saya sebut tadi. Maknanya tidak boleh tiup, tak boleh tiup dan tidak boleh bernafas. Bila bernafas maknanya kita melepaskan karbon dioksida. Jadi ia boleh menjadi racun apabila bertemu tu. Ya. Okey, tidak makan terlalu kenyang seperti mana yang saya sebut sebelum ni juga. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun antara amalannya adalah makan dengan 3 jari. Okey, makan dengan 3 jari dan juga cara duduknya. Cara duduknya, makan di bawah, dan cara duduk yang macam saya sebut sebentar tadi, duduk antara 2 sujud, kaki kanan diangkatkan, lutut tu letak dekat dada supaya dapat menghimpitkan perut tu. Dapat menghimpitkan perut untuk mengecilkan ruang perut supaya makanan tidak banyak masuk. Tapi kita ni subhanallah, nampak makan sedap ya. Memang nak makan banyak kan? Bertambah-tambah kita. Perut tu bak kata kawan saya, pembaik saya, macam umpama belon dah. Belon kan boleh dibesarkan dan dikecilkan kan. Jadi macam dia macam belon dah ke depan je, taklah ke belakang kan. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bersederhana ketika makan dan bersederhana ketika dalam semua perkara. Okey.
Lagi apa? Tak makan terlalu kenyang, ya. Tidak memulakan menjamah makanan, biarkan mereka yang lebih tua ataupun lebih alim mendahuluinya. Macam saya kata sebelum ni lah, ada adab ni kita aulakan. Aulakan tu maknanya kita mendahulukan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih alim. Lebih alim ni maknanya mungkin cikgu kita, mungkin ustaz-ustazah kita, supaya memulakan terlebih dahulu, ya. Itu adab namanya. Okey. Hendaklah berlaku sopan terhadap kawan ketika makan. Tidak memakan lebih daripada kawan, lebih-lebih lagi jika makanan itu sedikit. Subhanallah, maknanya kita beradab. Penuh adab. Dengan kawan pun kita perlu adab juga. Walaupun dengan kawan dan ketika kita makan dengan kawan. Ya. Tidak melakukan sesuatu yang boleh menjijikkan seperti menggigit makanan kemudian diletakkan balik di dalam bekasnya. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Zaman sekarang zaman media sosial, kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zaman media sosial ada, kalau kita tengok sekarang kan macam-macam. Ada pertandingan makan, kan? Pertandingan makan apa? Makan makanan pedas, ya. Dengan makan yang dalam kuantiti yang banyak. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, mana adabnya tu? Ya, mana adabnya tu? Kadang-kadang ada challenge makanan, ya. Challenge makanan, na'udzubillah min zalik lah. Jadi dalam Islam tidak sebegitu sebenarnya, ya. Dalam Islam mendidik kita supaya kita bersederhana dengan sekadarnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kalau bulan Ramadan ataupun bila-bila, Rasulullah dia mendidik, ya, dia mendidik ahli keluarganya, terutama isteri-isterinya, makan dalam keadaan yang sangat sederhana, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, makan dengan sekadarnya. Kadang-kadang mereka pun berlapar, isteri-isteri pun kadang-kadang ada rasa lapar kerana kurangnya makanan. Tapi Rasulullah ni dia mendidik supaya kurangkan makan sebenarnya, ya. Kurangkan makan, bersederhana dalam makanan, ya. Makanlah bersama orang fakir kerana menunjukkan sifat rendah diri dan tawaduk. Subhanallah. Macam yang saya sebut sebelum ni, janganlah membazir dalam makanan. Okey, saya pesan juga kepada diri saya sendiri, janganlah membazir dengan makanan, jangan berlaku zalim kepada makanan, ya. Sebaik-baiknya makanlah bersama orang yang fakir. Orang yang fakir ni mungkin orang yang sangat memerlukan makanan dan minuman kerana ia menunjukkan sifat rendah diri ataupun sifat tawaduk kita, ya. Itulah dia betapa indahnya Islam ni, dia mendidik diri kita sebenarnya. Walaupun makan kan banyak, kan kita perlu belajar ilmu-ilmu makan ni. Ada cara duduk dia, cara kita untuk makan makanan, cara selepas makan kita kena buat apa, ketika makan kita kena rasa hadirkan rasa apa dan sebagainya. Dan akhir sekali saya sentuh adab sesudah makan. Okey. Macam saya sebut sebelum tadi, janganlah makan hingga terlalu kenyang dan berhenti sebelum kenyang. Subhanallah, ini sepatutnya kita kena buat challenge ni, kan, kepada kita semua, termasuklah saya. Berhenti sebelum kenyang, Kita ni dah kenyang, makan banyak, dah sendawa banyak kali, barulah nak berhenti, kan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itulah dalam Islam, kita hendaklah berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang tu sebenarnya banyak hikmah dia, ya. Badan rasa ringan, tidak rasa mengantuk, cergas, okey, boleh berfikir dengan rasa logik, kesihatan pun baik. Betul tuan-tuan dan puan sekalian, Okey, hendaklah menjilat jari-jarinya kemudian barulah membasuhnya. Macam saya sebut tadi, ada step-step untuk menjilat jari dia, ya. Berkumur-kumur mencuci mulut, okey, mengucapkan syukur. Macam saya sebut sebelum tadi, makan makanan yang halal dimulakan dengan bismillah, wujudkan rasa syukur dengan makanan dan minuman yang kita makan. Ya. Selepas makan dan minum dengan doa seperti mana yang kita selalu dengar, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maksud dia apa? Ya Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kita angkatkan balik. Segala puji bagi Allah
yang telah memberi kita makan, allazi at'amana, okey, dan minum dan serta menjadikan kita di kalangan umat wa ja'alana minal muslimin, umat Islam. Subhanallah, ya. Jadi itulah dia. Kadang-kadang kita selalu tekankan doa sebelum makan. Kan kita baca bismillah, dah baca doa ke belum? Kita tanya anak-anak kita kan. Okey, tapi kadang-kadang lazimnya saya dapat nampak situasi ataupun fenomena terlupa untuk ingatkan baca doa lepas makan. Sekadar kita cukup bercakap Alhamdulillah pun, itu pun sudah okey dah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Dapat makan kan, kita sebut Alhamdulillah. Mula-mula kita sebut Bismillah. Subhanallah, banyaknya nama-nama Allah yang kalau kita amalkan ya, dengan makan saja kita dah sebut nama Allah berapa banyak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah sudah tu Alhamdulillah. Okey. Jadi kita tengok sikit lagi, okey, dengan adab minum. Okey, dia tidak lari banyak dengan adab makan. Okey. Sunat membaca basmalah, iaitu apa maksud basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud tahmid? Alhamdulillah. Okey. Bila selesai serta minum 3 teguk. Maknanya kita minum ni, kita minum 1, 2, 3. Macam tu. Bukan maksudnya kita minum sekali tu maknanya 3 teguk. Bukanlah kita minum banyak tu. Banyak sangat kita minum, tidak. Okey, maknanya adab dia ataupun step dia, kita minum sekali, minum 3 teguk. Berhenti sekejap. Sekali minum 3 teguk, berhenti sekejap. Okey. Setiap apa yang kita belajar ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pasti ada hikmah sebenarnya. Macam tadi kita jangan tiup kan, jangan tiup kepada minuman ataupun makanan yang panas ataupun bernafas di dalam air. Ada sebab, rupa-rupanya apabila gas karbon dioksida bersama dengan wap yang panas tu bergabung, ianya akan menjadi racun. Ada sebab. Kenapa kita makan dan digalakkan makan dengan 3 jari? Okey, ada sebab, kerana untuk mengecilkan kuantiti makanan yang masuk di dalam perut. Kenapa? Kerana apabila perut kita banyak dengan makanan, ia akan mendatangkan banyak mudarat, kesakitan, kelemahan, rasa malas dan sebagainya. Kan? Sebenarnya semua ada asbab dia. Okey. Makruh meminum daripada mulut tempat simpan air seperti botol, kandy ataupun sebagainya. Sebaik-baiknya minum dalam gelas. Maknanya, okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada bekas minuman yang besar, okey, contoh ada jug ke apa ke, kemudian kita minum dengan jug-jug tersebut. Itu tidak. Makruh. Kerana, okey, lepas tu kita nak tuang jug tersebut kepada orang lain. Tak boleh gitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita tuang dalam cawan dulu, baru kita boleh minum. Macam tu. Makruh meniup atau bernafas dalam air. Kita dah bahaskan sebelum ni. Hendaklah minum ketika duduk. Pun ada fakta juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa kita kena minum secara duduk? Kenapa tidak boleh berdiri? Okey, ada sebab dia, semua dalam aspek kesihatan. Maknanya senang air nak masuk, ada proses dalam usus, semua ada asbab dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada sekarang ni saya tengok ada yang makan sambil baring kan, tak elok. Memang tak elok. Dalam Islam makan perlu duduk, ya. Hendaklah minum ketika duduk, jangan minum dari bekas yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Okey, jangan makan atau minum ketika terlalu kenyang. Macam itulah. Okey, alhamdulillah selesai. Hari ini kita cover bab adab makan dan minum saja. Adab sebelum makan, ketika makan dan juga selepas makan. Kesimpulan yang saya boleh buat daripada kelas malam ini adalah yang pertama, okey, perlulah wajib makan dan minum dari sumber yang halal dan baik. Okey, bukan haram ataupun syubhah. Yang kedua, ketika kita makan dan minum perlu hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ramai di luar yang tidak mendapat kelebihan dan kemudahan seperti mana yang kita dapat. Kita kena rasa syukur ya semua, insya-Allah. Ini pun saya perlu terapkan dalam diri saya dan keluarga saya. Dan yang ketiga, okey, bila rasa syukur jangan lupa dimulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim.
dan diakhiri dengan alhamdulillah, okey, ataupun tahmid. Okey, dan juga yang terakhir bagi saya bab makanan, jangan sia-siakan makanan. Jangan sia-siakan makanan seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kerana ia akan menjadi satu pembaziran dan pembaziran itu merupakan kawan kepada syaitanir rajim. Okey, alhamdulillah telah selesai kelas kita pada malam ini.